Dalam pawai kita tidak seorang yang menjalankan melaksanakan perniagaan, berniaga, berdosa, semua itu fardu kifayah. Sama dengan sembahyang sunat, sama dengan sembahyang jenazah, atau yang berkaitan dengan masalah salam umpamanya. Macam orang bagi salam, assalamualaikum. Salam itu sunat, jawab itu wajib. Bukan jawab itu wajib tuan. Maknanya dalam majlis, bila orang masuk majlis dia bagi salam. Assalamualaikum. Seorang tak jawab, semua pakai dosa lebih. Tapi kalau seorang jawab, terhakis dosa orang lain. Diangkat sebab apa? Disebut fardu kifayah. Adapun masalah salat jemaah ini sebenarnya ulama kata sunat muakkad, sunat kifayah. Walaupun sunat sangat ditekankan dalam agama. Sebab bagi syiar. Kemudian kata setengah pendapat kata fardu ain. Lagi berat kalau fardu ain. Disebut fardu ain sama dengan taharah, sama dengan bersuci, sama dengan istinja, berkaitan dengan solat, lagi berat. Kemudian dan terlebih sah di sisi Imam Nawawi fardu kifayah. Fardu kifayah di sisi kita Imam Nawawi kata fardu kifayah. Maksudnya kalau orang lain salat berjamaah terlepas dosa-dosa kita. Sebab ini adalah hukum fardu kifayah. Padahal bentuk kena buat, kena melaksanakan. Dalam tinggal tak boleh kecuali dalam keadaan uzur dan sebagainya. Nah, kemudian tuan disebut lagi bahawa dan tak dapat tiada daripada zahir ketanaan jamaah dengan mendirinya dengan satu tempat dalam kampung kecil dan beberapa tempat dalam kampung besar baharu lepas tuntutannya. Dia kata dan tak dapat tiada mesti zahir ketanaan jamaah, mesti ada tanda solat berjamaah. Contoh kita lagi ni pasal kita bangun buat jadi surah tak ada macam kata. Jadi imam kata baiklah kita semacam rumah saya lah, rumah saya buat dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, masalah dalam solat berjamaah ini bukan masalah kita tempat, dia mesti tempat yang umum. Kita tak boleh buat rumah orang sebab itu bukan tanda syiar. Rumah orang dia tak selesa tuan-tuan. Jadi maksud sendiri kata ketanaan jamaah dengan adanya azan, adanya pengajian, adanya kuliah dan sebagainya. Sebab apa? Sebagai tanda mendirikan solat berjamaah. Dia jangan kita buat suruh-suruh, buat maladu, mau imam, besok mau bilal, lusa mau bersiap dan sebagainya. Dia tak jadilah betul. Dia mesti dalam keadaan yang jelas orang nampak. Mana surah, mana surah tak ada tapi mau imam tak terlepas fardu kifayah. Sebab dia tak boleh beri tempat yang macam tu boleh. Dan dirinya dengan satu tempat dalam kampung kecil dan beberapa tempat dalam kampung besar baru lepas total fardu kifayah dengan sekira-kira zahir segala pihaknya. Mana zahir jelas orang bersama pun nampak yang ini musalla. Tahu tak musalla ni masalah dalam Islam? Musalla ni tak ada, dia ada surau pun. Arab kalau isi musalla semua surau tak ada. Mari tuan-tuan dalam kalau di Mesir umpamanya, kalau di Mesir kita panggil surau, panggil masjid. Besar kecil boleh lagi bagi masjid tak? Itu Mesir. Besar ni bagi masjid lah, bagi sebuah masjid. Tapi kalau kita biasa kita tak bagi masjid, bagi surau lah. Asalnya bagi surau. Kadang-kadang dia kecil pun dikira sebagai masjid. Cuma tuan-tuan di Mesir ni yang beza dia. Masjid itu musalla. Kalau masjid dia buat dalam bangunan 4 tingkat, dalam apartmen 4 tingkat, 5 tingkat bawah kan dia akan buat masjid untuk salat berjamaah. Kalau satu runtuh di Mesir ni, masjid kesuka ke api air semua bercumur. Itu kaedah di Mesir. Api liter tak kena bayar kalau surau. Masjid tak kena bayar walau satu sen pun kerajaan kena ambil duit daripada masjid dan surau. Nah, itu kaedah sana pula lebih tempat kita. Kemudian dengan sekira-kira zahir segala pihaknya ketandaan jamaah, maka jika muafakat mereka itu atas berdirinya di dalam segala rumah-rumah dan tiada zahir dengan dia ketandaan jamaah, nescaya tiada gugur fardu kifayah. Yang kita sebut tadi tuan-tuan, dalam kita buat di rumah semata-mata tidak zahir, tak ada salat berjamaah, tidak akan gugur kewajiban fardu kifayah. Mesti buat tempat yang tertentu. Baik. Maka jika tertegak mereka itu daripada berdirinya atas barang yang disuruh akan dia nescaya. Baik. Maka jika tertegak mereka itu melaksanakan salat berjamaah atas barang yang disuruh oleh syarak akan salat berjamaah, bukan atas barang yang dengan kaedah masalah yang ditekan sini salat berjamaah. Kalau tertegak dia tidak melaksanakan salat berjamaah dengan sebab yang tidak sahih. Mana bukan sebab yang dia dulu oleh syarak, sebab dia malas. Tak apa, dia tak disuruh sebenarnya di rumah. Sebenarnya rumah lah biasa dengan keadaan tenang, namai semua kan mudah berbising.
Sekarang tak selesa, panas dan sebagainya, baik sedangkan umur. Hal ini tuan-tuan dia debat berkaitan masalah ini. Kemudian dia kata, maka jika tertegar mereka itu mana tidak melaksanakan salat berjemaah daripada mendirikan salat berjemaah atas baris seluruh syarak, akan dia nasihat memperang akan mereka itu oleh imam atau ganti dengan imam tiada lain. Pemerintah wajib memerangi orang yang tidak salat berjemaah. Ini hukum asal dalam fiqh. Orang yang tidak sengaja tidak salat berjemaah dengan sengaja tanpa sebab, pemerintah boleh memerangi mereka itu dalam bentuk perang saraf. Bukan perang senjata kita kebal tu, bukan begitu tembok rumah mulu, bukan betul. Ada perang saraf. Perang saraf itu termasuk dalam psikologi lah. Mana kalau ada pembunuh kita tak pergi, kalau dia sakit tak payah ziarah, itu perang saraf tu. Sebab apa? Sebab dia tak mau sembahyang berjemaah, tapi dia sembahyang, dia ada ibadah. Sebab tak ada pada kita lagi. Tapi bila salat berjemaah dia tak bagus. Sebab apa? Sebab dalam ini pemerintah yang adil. Sekarang asal pemerintah sekarang ni, pemerintah pun tak salat berjemaah juga. Ada masalah dia. Pemerintah pun tak ada pergi masjid. Baik menteri ke, contoh nak Perdana Menteri ke, makmur ke, ataupun timbalan ke, esko ke, tak nampak sebab macam kita ni. Ini silap pemerintah tu. Sekarang pemerintah tak ada, pemerintah tak pegang apa. Baru kita prasyarat kan. Prasyarat 5 tahun sekali itu prasyarat kita pula. Buat 5 tahun sekali. Pasal lantik pemimpin yang ingin kepada syariat. Dia nak tegakkan syariat. Bukan nak tegakkan hukum Islam saja, banyak orang berkaitan syariat ni. So tu dalam kita faham masalah fiqh. Kita satu bab kata la yatimul wajib illa bi fahwal wajib. Tidak akan sebut kepada yang wajib walaupun kecuali dengan perkara tersebut yang tentukan menjadi wajib. Ini dalam kaedah fiqh. Bukan kaedah usul fiqh. Takkan terlaksana satu hukum melainkan satu hukum yang lain timbul kemudian kepada itu menjadi wajib hukum tersebut. Contoh kita nak berwudu buat apa? Nak ambil sembahyang. Tiba-tiba ambil sembahyang air tak ada. Terpaksa gali pergi. Terpaksa kita gali telaga dan sebagainya. Nak gali telaga kita pakai cangkul. Kenapa? Menggali tu. Sekarang cangkul ada, kayu tak ada. Wajib cari kayu sebagai nak gali, nak cangkul, nak buat telaga. Tak. Penggali ada kayu tak ada. Wajib bila saya penggali kayu betul-betul pasal apa? Nak ambil untuk dan nak gali telaga nak ambil sembahyang. Bila telaga dah kita gali, nak ambil air sembahyang macam mana? Tanpa cebok. Cari cebok wajib ketika itu. Cari cebok timba dan sebagainya. Wajib. Timba ada, tali pula tak ada. Wajib cari tali ketika itu menjadi wajib amri dia bagi. Wajib yang baru sampai. Jadi wajib tersebut. Tapi dia tak ada dalam fiqh. Berkaitan dengan wajib masalah salat berjemaah. Kalau datang salat berjemaah ni bukan senang, bukan senang. Susah datang. Kalau senang pun sebab itu. Susah nak pada salat berjemaah ni bukan senang, bukan. Nak hadir ke masjid, ke surau dan masuk dalam saf, orang azan kita start foto nak pergi surau, itu yang senang. Susah. Bermujahadah, termasuk melawan nafsu kita, melawan kemampuan yang kita ada, kekuatan kita ada. Kalau tak ada kekuatan tak sampai ke masjid, tuan yang main. Sebab dalam sejarah tuan-tuan, ramai di kalangan manusia yang beriman kepada Allah, tapi mereka tidak bersedia untuk melaksanakan syariat. Ada masalahnya. Tak ada kekuatan. Subuh sudah pukul 5 tapi tak ada kekuatan kembali bangun, tak ada kekuatan. Usaha salat berjemaah dan ke surau tak ada kekuatan dalam diri mereka. Kekuatan ini yang dibagikan masalah yang berkaitan dengan iman tadi tu. Itu masalah iman. Masalah kita nak sembahyang jemaah ini sama tuan-tuan. Ini berkaitan dengan solat sangat-sangat penting. So dia kata memerangi oleh mereka itu agar mereka itu oleh imam atau ganti-ganti imam tiada lain. Orang yang pengalaman. Bila orang lain tak salat berjemaah, kita ajar dan kita panggil. Dan tuan-tuan yang diajar pagi ini termasuk dalam kategori azan. Kita pada bila azan, mana memanggil salat berjemaah, kita panggil dia datang salat berjemaah. Bila dia tak datang juga tak apa sebab. Pemerintah boleh melaksanakan memerangi dalam soal tersebut. Dia kata imam, mana imam atau pemerintah atau ganti imam. Ada orang macam itu tak boleh lah. Seperti yang kita Islam macam kita separah boleh. Ada orang betul sebab berkaitan dengan pemerintah pada buat sana dulu. Sebab apa? Sebab berkaitan dengan benda sangat penting. Kemudian dia kata, dan telah datang beberapa khabar yang banyak pada menyatakan kelebihan salat berjemaah. Setengah daripadanya hadis daripada Imam Bukhari dan Muslim. Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Dan artinya bermula sembahyang jemaah berjemaah itu terlebih afdal daripada sembahyang seorang dengan 27 darajah, 27 kali ganda. Kalau sembahyang seorang di rumah dapat 1 saja. Kalau berjemaah dapat 27 kali ganda. Atau 27 kali ganda di tuan-tuan. Kalau kita
salat berjemaah, makmum masbuk muafi mendapat 27 kali ganda. Jadi syarat-syarat dia lah. Kalau ada tuan-tuan yang bagi data awal dari kelebihan. Data awal dapat sah yang pertama, kalau sah yang pertama dan sah sebelah kanan lebih besar pahala dia. Nanti dia akan mulai insyaAllah. Baik, kemudian dia kata sini, dan hadis daripada khabar At-Tabrani daripada Anas, man masya ila salatil maktubatin fil jama'ah fahiya ka hajjatin wa man masya ila salatil tatawu'in fahiya ka umratin nafilah. Ini satu hadis dari Rasulullah daripada Imam At-Tabrani. Maksudnya artinya barang siapa berjalan, man masya, barang siapa yang berjalan ke masjid atau ke surau untuk salat berjamaah, dia berjalan dia kepada sembahyang fardu berjamaah, maka itu seperti pahala seperti mengerjakan satu haji. Dan barang siapa berjalan dia kepada sembahyang sunat berjamaah, maka itu seperti satu umrah yang sunat. Ini pahala tuan-tuan. Nabi kata barang siapa yang pergi ke masjid semata nak salat berjamaah sembahyang fardu, Nabi kata sekali dia pergi pahala dia seperti mengerjakan satu haji. Pahala haji dia dapat. Kalau 2 kali pergi masjid, 2 kali pahala haji dia dapat. Padahal dia tak daftar haji pun lagi. Otak tak masuk lagi, tapi pahala dia pahala haji telah terdapat. Sebab apa? Sebab dia mengamalkan salat berjamaah. Dia tak tinggal salat berjamaah, kasih kepada surau dengan masjid, kasih kepada majlis ilmu, suka kepada majlis ilmu dan sebagainya. Seperti kata ini kata Rasulullah, bukan kata ulama, itu Nabi dijaga. Dan barang siapa yang pergi ke masjid untuk salat berjamaah yang sunat, pahala dia macam menunjukkan satu umrah, dan ini umrah yang sunat. Mana kita dalam di Makkah menunjukkan umrah, tambah sekali berkali ibu lebih, pahala boleh lebih kuada. Dan bila mana kita pergi salat berjamaah yang sunat, pahala dia seperti mana kita pergi satu umrah. Mana ni pahala seperti satu umrah. Yang fardu seperti pahala haji. Dan saya boleh umrah saya. Boleh umrah kan? Ada muka dan pakaian seri wajah. Mana tuan-tuan, kita pergi Makkah ini senang, susah. Tapi Allah Ta'ala telah mencatat pahala bagi kita sebab kita tidak tinggal salat berjamaah. Bila dengar azan Allah Akbar, azan itu cepat kita bersiap untuk ke masjid, bersiap untuk ke surau. Kecuali kalau ada masalah, musyaqqah dan sebagainya. Kita uzur, sakit, ada sebab dan sebagainya, itu dilakukan oleh syarah. Dia ada bagi semua dengan semua syarah. Baik, maka iaitu seperti dengan umrah yang sunat. Dan setelah daripada khabar hadis At-Tirmizi daripada Anas, man shalla 40 yawman fi jama'ati yudriku takbiratul ula kutiba lahu bara'atani bara'atu minan nar wa bara'atu minan nifaq. Bermakna barang siapa sembahyang dia 40 hari dalam berjamaah, mendapat dia akan takbiratul ihram mengiringi imam takbir, ditulis baginya 2 kelepasan. Satu kelepasan dari neraka dan satu kelepasan yang bersifat munafikin. Ini hadis Rasulullah. Tuhan Nabi kata, man sarda, kalau sampai bersemayam 40 yaman, 40 hari, bukan 40 waktu, 40 hari, tanpa tinggal walau sekali pun salat berjemaah. Nabi kata, kutiba lahu bara'at, terlepas dia daripada 2 kelepasan. Pertama, kelepasan neraka wajib syurga. Yang kedua, kelepasan dari sifat munafikin, jadi sifat ahli taqwa. 40 hari dia tulah, 40 kali 5 waktu kan, 200 kali salat berjemaah. Subuh, zuhur, sampai 5 waktu. Setiap waktu kita tinggal salat berjemaah. Nabi kata, Nabi beri jaminan bahawa di kelepasan dan 2 kelepasan neraka dan sifat munafikin. Ini janji Rasulullah. 40 hari tulah, bukan 40 waktu. Tapi dengan syarat dia kena takbir selepas imam takbir. Untuk kata setelah saya dah sebut dulu dan saya pun tahu dulu. Di sini dia akan kurangkan sekali kita masalah takbir. Baik, dia kata kelepasan daripada sifat munafikin yang diperangai munafikin percaya zahir ingkar batin. Sifat orang munafik, ahli tokoh munafikin yang termasyhur untuk itulah Abdullah bin Ubay di Madinah. Abdullah bin Ubay itu adalah ketika kalau dia beriman subuh, dia sahabat Rasulullah. Sebab dia bersama Rasulullah, tapi Abdullah bin Ubay ini dia sembahyang belakang Nabi tapi tidak percaya kepada Rasulullah. Itu Abdullah bin Ubay. Padahal dia kamar Nabi sembahyang 5, dia sembahyang belakang Rasulullah. Tapi bila berpaling pada Nabi, dia kata aku tak percaya. Bapak cakap tu bohong belaka. Dia kata buat aku ikut, aku saja nak ambil hati Muhammad. Itu Abdullah bin Ubay. Sayang tuan-tuan, dia sahabat Nabi, dia bertemu dengan Rasulullah secara langsung, dia tak bertemu dengan Nabi tuan-tuan.
Nabi dan secara sekali 1400 sudah 1430 hijrah yang lampau Nabi hijrah. Kita tak kenal siapa Rasulullah dari sudut zahir, kita tak jumpa Nabi tuan-tuan. Tak nampak secara langsung siapa Rasulullah. Kita cuma beriman kepada Rasulullah melalui kitab Allah. Itu saja. Mereka para sahabat bertemu secara langsung dengan Nabi, bermutalaah dengan Rasulullah, berjawab salam dengan Rasulullah. Tiba-tiba menjadi golongan munafikin, kan begitu tuan. Sayang sungguh kan. Sifat munafikin berada ketika itu Allah berupaya bersalam. Baik, kemudian dia kata, jadi percaya zahir, ingkar batin. Zahir dia percaya bila dia cakap dengan Allah semula, dia kepada dengan kepada Masya Allah semua takut semua, tapi di belakang kita tak ngerti dah. Dia juga cakap dengan betul juga, kerana dia percaya zahir, ingkar batin. Jiwa dia tak terima dengan kebenaran Islam. Melaksanakan syariat adalah wajib, dia wajib kepada orang-orang itu tak adalah betul. Dia ingkar, jiwa dia tidak terima dengan Islam, hakikat sebenar. Zahir nampak okeylah dengan kebiayaan kesurupan, tapi batin yang menolak dalam Islam. Baik, dia kata, dan telah membina salaf akan rukun semai jemaah akan balak. Setengah ulama kata, barang siapa yang terlepas salat berjemaah ke satu bala kepada Allah Subhanahu wa taala. Bala tuan, bukan mutlak, musibah. Bila luput salat berjemaah satu bala kepada Allah. Tuan, bala ni. Saya sentuh tuan masalah bala, dia bukan ada musibah. Tuan, bala ni bukan musibah yang kita nampak secara zahir. Berlakunya gunung berapi, berlakunya gempa bumi, berlakunya keruntuhan, berlakunya banjir besar, berlakunya kemarau panjang, itu musibah yang zahir. Tapi ulama kata musibah yang paling besar sekali tuan-tuan ialah bila mana manusia ingkar kepada Allah. Satu bala yang paling besar bila mana manusia menolak akan kebenaran Islam, itu paling besar. Saya bantu tuan. Akhir zaman menjadi paling besar sebab manusia tidak beriman kepada Allah secara sesungguhnya. Wujud di kalangan akhir zaman tentang manusia yang munafikin, yang tak percaya kepada Quran, yang menolak kebenaran Islam, yang tidak bersedia beramal untuk Islam, untuk memperjuangkan Islam dan sebagainya, paling besar kata Rasulullah. Paling besar. Dan ulama kata, setengah ulama kata, di antara berlaku paling besar yang ada zaman apa dia? Berlaku di kerugian akhlak di kalangan umat Islam. Orang Islam tapi tidak mempamerkan seorang yang muslimin, seorang yang bertakwa dan sebagainya. Orang Islam yang banyak hancur tuan-tuan dengan Indonesia. Arab saya tak ada apa-apa tuan-tuan. Untuk dengar dalam sekolah sekarang tuan, dalam sekolah Arab terus tuan. Di Mesir dulu ada seorang orang yang terkenal, Syekh Abdul Khalid Al-Busairi. Dia baca Quran yang terkenal di Mesir. Anak dia penyanyi tuan. Sama dia minta anak dia Yasmin. Tukar daripada Yasmin tidak bintikan kepada Khalil, Yasmin Khayyam dia bagi. Tukar nama ayah daripada Khalil kepada Khayyam. Sebab ayah dia tak bagi nyanyi juga. Sama nama bertukar daripada Yasmin Khalil kepada Yasmin Al-Khayyam. Itu tuan-tuan. Arab Islam tidak agak kita nak harap bahawa Arab mempertahankan agama, tak ada tuan-tuan. Islam dah hancur dengan Arab tuan. Baik Mesir, Lebanon, Syria, Yaman, Jordan, rosak akhlak tuan, rosak hidup, semua ini tanda-tanda akhir zaman. Ada apa dah di Mesir, di Mekah gitu tuan. Mulai di Mekah ada Kaabah, ada Madinah, ada Masjid Nabawi, ada Masjidil Haram. Tapi raya Mesir dan Mekah dalam keadaan kejahilan untuk jangan main. Gambar orang Arab Mekah, gambar Arab Saudi tak boleh terjadi, mana lagi itu? Dia tak ada baca Quran, siapa orang Arab Saudi dia tak ada baca Quran. Yang jahil merakab di Mekah, duduk dalam keadaan yang ada Kaabah, dalam keadaan murakab jahil sepanjang ayat lama. Cuma sana tak boleh tuan, di Saudi memang yang akta dia. Kalau kita jauh macam ni, rumah kita tangkap, tak ada balik, rumah kita tangkap dulu dalam kolam ni. Sana kerajaan ini melarang dalam bentuk apa dua sekalipun, dalam bentuk pertemuan ke, kuliah ke, tanpa ada urusan oleh pihak kerajaan. Sebab kalau tuan-tuan pergi buka dalam bulan dulu, tuan-tuan pergi buka dalam musim haji ke, tuan-tuan pergi buka dalam puasa ke, dia masuk dalam jihad, ada orang lain mengajar pergi gedung. Orang yang bertani pergi gedung. Ada mengajar dalam jihad, dia menambahkan di antara Kaabah dengan kawasan hilir itu mengajar kuliah. Itu pun dijaga dengan itu dan tim yang warakaman itu. Kalau salah cakap akan ditendang daripada Masjid Haram kuliah dan sebagainya.